Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita pada pagi ini untuk meneruskan pembelajaran TQS tahun 2 pada pagi ini. Jadi pada pertemuan kita yang lepas kita dah masuk kepada surah As-Sajdah. Okey, siapa yang masih ingat lagi pada pertemuan sebentar lepas kita dah belajar surah As-Sajdah. Okey, sebelum tu Muallim nak tanya, pada minggu lepas Muallim ada tinggalkan satu tugasan buat kamu, iaitu pelajar-pelajar tahun 2, iaitu pelajar-pelajar diminta untuk apa? Untuk menghafal surah As-Sajdah ayat 1 hingga berapa? Ayat 1 hingga 6. Jadi sebelum memulakan pengajian, jadi Muallim nak tanya, siapa yang kat sini yang dah hafal surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6? Siapa yang dah berjaya hafal? Kalau siapa yang dah berjaya hafal, cuba bagi tahu Muallim siapa yang berjaya hafal. Saya tak berjaya hafal. Okey, tak apa. Kalau yang tak berjaya tak apa. Yang lain siapa lagi yang dah berjaya hafal surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6? Saya belum. Saya belum. Cikgu, saya belum. Okey, tak apa. Yang belum tak apa. Yang Muallim nak tahu siapa yang dah saja. Siapa yang dah hafal. Cikgu, saya belum. Tapi ingat. Okey, belum hafal lagi. Okey, tak apa. Jadi untuk pertemuan lepas kita dah belajar tentang surah As-Sajdah ayat 1 hingga 6. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan sambung kepada ayat yang seterusnya. Ayat ke berapa? Ayat 7 hingga 11. Okey, ayat 7 hingga 11. Jadi pada buku TQS tahun 2 ni pelajar-pelajar sabar. Yang pelajar tutup mic. Nanti kalau Muallim suruh buka mic baru buka. Okey? Muallim akan bagi tahu muka surat berapa dan sebagainya. Betul. Buku yang warna biru tu, TQS tahun 2. Yang ni, buku yang ni Okey, buku yang ni untuk tahun 2. Okey, buka muka surat 43. Okey, 43. Yang ni kita belajar tentang surah As-Sajdah. Pada hari ini kita akan masuk surah As-Sajdah ayat 7 hingga 11. Kerana apa? Sebab pada pertemuan minggu lepas kita dah belajar ayat 1 hingga 6. Okey, untuk hari ini kita masuk kepada ayat 7 hingga 11. Okey, dah buka belum buku semua? Okey, kalau dah buka, angguk sahaja, tak perlu buka mic. Angguk saja. Kalau dah buka buku, angguk saja. Okey, buat angguk ataupun tunjuk macam ni Okey, bagus. Okey, jadi kita dah buka muka surat 43. Jadi kita hari ni kita akan pelajarilah mengenai surah Sajdah ayat 7 hingga 11 pula. Okey, Muallim akan sharekan Muallim akan sharekan skrin dekat ni. Okey, yang mana ada buku, alhamdulillah boleh tengok pada buku. Yang tak ada buku, okey, Muallim akan sharekan skrin sekejap ya. Buka mic. Pelajar-pelajar tutup mic. Pelajar-pelajar tutup mic Okey. Okey, good. Okey, kejap. Okey, nampak tak slide ni? Nampak tak? Pelajar-pelajar nampak tak? Okey, alhamdulillah. Jadi nampak Okey, jadi pada hari ini kita masuk pada struktur dulu, kemudian baru kita pergi kepada pembacaan dan kemudian barulah kita pergi perkaitan apa yang diterangkan di dalam surah As-Sajdah ini. Okey. Okey, struktur surah matematik ke? Matematik sekarang TQS tahun 2 pada buku 10. Okey. Okey, kemudian kita pergi terus kepada struktur. Okey, struktur surah As-Sajdah ayat 7 hingga 11. Di mana nak pergi sekejap. nak pergi mana? Tak apa, kamu nak pergi mana tu? Ambil buku. Boleh, silakan. Okey. Jadi untuk ayat 7 hingga 11 ini, okey, surah Sajdah ayat 7 hingga 11 yang kita akan baca sama-sama nanti. Kemudian kita tengok tema dia sains. Okey, tema sains. Okey, lebih kepada sains. Nanti kita akan tengok kenapa ada berkaitan apa dengan surah Sajdah ini dengan sains. Okey. Lepas tu surah Sajdah ini terletak pada muka surat 415 seperti mana yang Muallim dah terangkan pada pertemuan minggu lepas. Kemudian merupakan surah ke-32 dalam Al-Quran daripada 114
terletak pada juzuk yang 21. Okey, seperti yang kita dah belajar pada minggu lepas juga, dinamakan surah As-Sajdah kerana menurut kalimah sujud yang terdapat dalam ayat yang ke-15. Okey. Okey, kita terus pergi kepada, selepas kita dah pergi kepada struktur, kita pergi kepada huraian ringkas. Okey. Okey, huraian ringkas pelajar-pelajar boleh buka muka surat 48. Okey, 48. Buka muka surat 48. Maafkan Muallim, muka surat 49 dekat bahagian bawah tu. Okey, huraian ringkas. Okey. Jadi Muallim bagi masa untuk pelajar-pelajar semua buka. Buka muka surat 49 dekat bahagian bawah tu. Okey. Bahagian bawah tu kita tengok huraian ringkas lah daripada apa yang huraian ringkas dari muka surat 49. Okey. Muka surat 49. Kita tengok huraian ringkas mengenai surah As-Sajdah. Okey, surah As-Sajdah. Okey, apa yang pertama kita tengok, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia daripada tanah. Okey, nanti kita akan tengok daripada penerangannya akan untuk daripada terjemahan. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada manusia nikmat mendengar, melihat dan akal fikiran untuk berfikir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita semua pada manusia, iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berfikir. Jadi itu dipanggil apa? Itu adalah dipanggil panca indera. Nikmat panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kamu. Jadi apa yang Allah dah berikan kepada kita ni, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berfikir. Jadi kita sebagai manusia kenalah sentiasa menggunakan panca indera yang Allah telah berikan kepada kita itu dengan sebaik mungkin. Okey. Yang ketiga, kita mestilah bersyukur dengan nikmat panca indera yang telah dikurniakan, seperti yang Muallim saya baru sebutkan tadi. Kita mestilah bersyukur, sentiasa bersyukur dengan nikmat panca indera yang kita dah Allah bagi kepada kita. Okey, mata, kita jaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang haram. Okey, jadi kita kena jaga mata kita daripada melihat perkara yang haram. Okey, daripada telinga pula, kita kena menjaga telinga kita daripada melihat daripada mendengar perkara-perkara yang seperti fitnah, perkara-perkara yang buruk, mengadu domba dan sebagainya. Yang ketiga, mulut pun sama juga merupakan panca indera di mana Allah kurniakan kepada manusia untuk bercakap. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena menggunakan mulut ini dengan sebaik mungkin, bercakap perkara-perkara yang baik, menggunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian apa lagi panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kepada kamu? Iaitu telinga, lagi mulut, mata. Okey, dan akal fikiran. Akal fikiran untuk apa? Untuk kamu berfikir. Kalau Allah tak bagi kamu akal, tak bagi kamu otak, boleh tak kamu tak berfikir? Tidak boleh. Jadi Allah dah kurniakan satu panca indera ataupun kemudahan kepada kita sebagai manusia ni, jadi gunakanlah dengan sebaik mungkin. Okey. Okey, itu yang keempat. Yang keempat, kita mestilah yakin bahawa kita akan hidup kembali di akhirat kelak untuk dihisap. Jadi perjalanan kita di dunia ini, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, kemudian dia meninggal dunia, dan dia akan hidup semula di akhirat kelak untuk dihisap. Dihisap ni apa? Adalah untuk menimbang ataupun mengukur amalan kita ketika di dunia, sama ada banyaknya pahala kita ataupun banyaknya dosa kita. Itulah dimasukkan dengan dihisap. Okey. Yang kelima, kita mestilah percaya bahawa adanya malaikat maut yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa. Okey. Kalau kamu belajar dulu pada tahun 1, iaitu dalam bahagian pendidikan Islam ataupun dalam pendidikan Islam, kalau kamu ada belajar mengenai tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi dan sebagainya. Okey, kita ada beriman pada malaikat. Okey, malaikat yang wajib diimani ada berapa semuanya? Ada 10. Okey, apa yang senaraikan? Okey, kalau Muallim nak minta seorang untuk sebutkan malaikat-malaikat yang 10 malaikat yang boleh yang wajib diimani, boleh tak? Boleh jawab tak? Kalau okey. Okey. Jangan menyanyi. Sekarang kita tengah belajar. Okey, sekarang ni Muallim minta kepada siapa? Okey, untuk Haris Akmal, nyatakan satu malaikat dan apa tugasnya. Boleh tak Haris? Okey, cuba Haris bagi tahu Muallim. Okey. Ada 10 malaikat. Jibril menyampaikan wahyu. Okey, Jibril menyampaikan wahyu. Okey, kemudian bagus. Itu yang pertama. Okey.
Lagi siapa lagi yang ada ni? Muallim tak nampak jap. Cikgu. Ah. Saya tak hafal nama-nama malaikat dengan tugas mereka. Malaikat Mikail. Okey, siapa yang jawab malaikat Mikail tu? Siapa yang jawab tu? Saya nak. Okey, cuba. Okey. Cuba. Okey, apa? Malaikat apa? Malaikat apa yang kamu hafal? Okey, malaikat Jibril menyampaikan apa? Wahyu. Lagi? Ada malaikat apa lagi? Malaikat. Malaikat apa? Malaikat. Cikgu dah lupa. Dah lupa. Okey. Tak apa. Lagi malaikat yang meniupkan meniup sangkakala apa? Apa malaikat yang meniup sangkakala? Israfil. Jangan sebut Israel. Malaikat Israel tugas dia apa? Malaikat Israel Cabut nyawa. pandai. Malaikat Israel adalah malaikat yang mencabut nyawa. Ya. Malaikat mencabut nyawa Israel. Malaikat mencabut nyawa adalah Israel, bukan Israfil. Okey. Ya, siapa tu? Okey, siapa yang nak sebut, perkenalkan nama lepas tu bagi tahu jawapan. Sebab muallim ramai sangat ni, muallim tak nampak. Okey? Boleh? Rakib dan Atid. Rocky tak baik. Kalau Atid tak jahat. Pandai, alhamdulillah. Okey, ada lagi malaikat. Okey, malaikat Ridwan. Siapa tahu malaikat Ridwan apa tugas dia? Malaikat Ridwan, apa tugas malaikat Ridwan? Menjaga itu syurga. Apa tugas malaikat Malik? Apa tugas malaikat Malik? Jawab. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Itu kemudian itulah nama-nama 10 malaikat yang wajib kamu imani, yang kamu wajib percaya. Okey. Yang tengok pada muka surat 49 tadi, yang terakhir tu, kita mestilah percaya bahawa adanya malaikat maut yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa. Jadi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat Israel. Jadi kamu jangan tertukar. Jangan tertukar dengan malaikat Israfil. Okey, malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Okey, malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Jadi kamu kena tahu, malaikat Israel ini dia akan cabut nyawa manusia tak lambat, tak cepat. Kalau katakan dia meninggal pada waktu 10-5 minit, maka waktu itulah dia akan dicabut nyawa. Jadi malaikat Israel dia tak akan cepat, dia tak akan lambat, dia akan on time untuk mencabut nyawa. Itulah tugas malaikat Israel. Jadi alhamdulillah. Jadi kamu faham tak tentang huraian ringkas mengenai surah Sajadah 7 hingga 11 ini? Okey. Kemudian jadi kita, siapa kat sini yang tahu manusia diciptakan daripada apa? Siapa yang tahu manusia diciptakan daripada apa? Okey, manusia diciptakan daripada tanah. Kenapa daripada tanah? Okey, kejap. Okey, syaitan dicipta daripada apa? Tak tahu. Api. Pandai. Okey, syaitan dicipta daripada api. Okey, apa lagi? Malaikat dicipta daripada apa? Daripada cahaya. Jadi alhamdulillah. Jadi kamu tahu benda-benda kamu telah pelajari pada tahun 1. Jadi yang asas kamu dah faham, insya-Allah kamu akan dapat. Okey, kemudian kita dah habis kepada huraian ringkas. Nanti muallim ceritakan apa berkaitan surah ini dengan penciptaan manusia tu semua. Ya. Cikgu. Ya. Kalau malaikat dengan Allah boleh tengok kita, tetapi syaitan datang waktu malam, malaikat boleh ke datang waktu malam? Apa? Macam mana soalan kamu? Kalau syaitan nak menghasut kita masa tidur malam-malam, malaikat boleh ke datang malam-malam? Boleh. Malaikat datang untuk bantu kamu sekiranya sebelum kamu tidur, kamu membaca doa. Kamu baca doa tidur, kamu baca ayat kursi, kamu baca surah Ikhlas, insya-Allah malaikat akan jaga kamu. Jadi syaitan tak dapat nak kacau kamu
tidur. Sebab tu kita di dalam Islam diajar untuk membaca doa sebelum tidur. Baca ayat kursi sebelum tidur, insya-Allah akan ada Allah tugaskan ada malaikat yang akan jaga kamu sepanjang kamu tidur, daripada kamu tidur sampailah kamu bangun tidur. Faham tak? Okey. Okey, kemudian kita pergi terus kepada yang ni. Okey, kita dah habis kepada huraian ringkas. Kita pergi kepada pembacaan surah As-Sajdah. Okey, pembacaan surah As-Sajdah, buka muka surat. Cikgu, kenapa tersangkut-sangkut suara cikgu? Masalah lain lah tu. Mungkin masalah lain yang tersangkut-sangkut tu. Okey, dengar tak? Dengar tak suara Muallim? Dengar tak? Okey, dengar. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni buka muka surat 43. Okey, kat siapa yang tak ada buku boleh tengok pada skrin ni. Tak apa, kita nak mulakan bacaan dah. Surah As-Sajdah ayat 7 hingga 11. Jadi macam yang Muallim terangkan sebelum ni, macam mana cara nak baca tu? Muallim baca dulu. Okey, Muallim dah habis baca satu ayat, baru kamu baca. Boleh? Boleh tak? Jangan Muallim baca kamu baca juga. Nanti tak sama. Jadi yang penting Muallim baca dulu. Lepas tu kemudian baru kamu ikut. Boleh? Jadi Muallim akan bimbing kamu lah untuk baca dengan betul. Okey? Aris, jangan nyanyi. Kita nak baca Quran ni. Okey. Buka surat 43, okey? Dah buka belum? Okey. Okey, jadi kita akan mulakan bacaan. Kita akan baca sama-sama. Okey, Muallim baca dulu, kemudian baru kamu baca. Okey. Dah bersedia belum semua? Muka surat 43. Okey. Okey, dah bersedia? Okey. Kalau dah bersedia, bagi Muallim baca dulu, okey? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, bagus. Okay. Sabar. Muallim tak baca bismillah. Jangan baca bismillah, okey? Kalau Muallim baca baru baca. Okey, kita terus masuk kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Okey. Okey. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Bagus. Muzil sabar. Sabar. Muallim baru baca sampai khalaqah. Okey, jadi dengar yang mana Muallim baca baru ikut. Okey. Seterusnya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Wa bada'a khalqal insani min tin. Okey, bagus. Okey. Tadi ayat 7. Kita masuk kepada ayat 18. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Okey, bagus. Okey, itu adalah ayat 8. Okey, kita masuk kepada ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Cuba. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Oh, siapa yang cepat sangat tu? Muzil, jangan cepat sangat. Baca dekat mana yang Muallim baca, okey? Okey, seterusnya. Okey, sabar. Okey, ayat seterusnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
Okey, bagus. Okey, seterusnya qalilan ma tashkurun. Okey, bagus. Ayat yang ke-10, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Cuba. Bagus. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Okey, ayat yang terakhir bagus. Ayat terakhir. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum Okey, sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Jadi kamu semua dah baca surah As-Sajdah ayat 7 hingga 11. Jadi sekarang ni mutekan mic dulu. Okey, pelajar-pelajar diminta untuk matikan mic sebab muallim nak terangkan. Okey? Okey. Tutup mic, okey? Tutup mic. Okey. Kita dah baca surah As-Sajdah ayat 7 hingga 11. Kemudian okey, kita pergi kepada maksud terjemahan surah As-Sajdah. Boleh buka muka surat 48. Okey. Buka muka surat 48, pergi bahagian bawah, bahagian maksud. Okey, kita tengok maksud ayat yang ke-7. Okey. Yang tak ada buku boleh tengok pada skrin. Okey, yang maksud ayat yang ke-7 terjemahannya apa? Alladhi, dia yang. Okey, dia di sini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala ahsana, iaitu memperelokkan kulla, setiap syai'in, sesuatu, khalaqahu, yang telah dia ciptakan. Okey, seterusnya wa bada'a, dan dia memulakan khalaqa, penciptaan manusia, penciptaan al-insani, manusia, min, daripada tinin, tanah. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini, ayat yang ke-7 ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah mencipta manusia daripada tanah. Okey, macam mana prosesnya daripada tanah? Kemudian kita tengok kepada ayat yang ke-8. Thumma, kemudian ja'ala, dia menjadikan, yakni dia ni di sini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala, naslahu, keturunannya, min, daripada salalatin, asal min, daripada ma'in, iaitu air, mahin, yang hina, yakni haiman. Jadi manusia diciptakan bermulanya daripada air mani. Sebab tu di sini kita sebutkan kenapa dikaitkan surah As-Sajdah ini berkaitan dengan sains, kerana pada yang ayat pertama hingga ayat ke-6 tadi menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan 6 malam. Kemudian macam mana pada ayat yang 1 hingga 6 juga kita dah belajar mengenai macam mana keraguan, tiada keraguan Al-Quran di atas ke atas manusia. Jadi pada ayat yang ke-6 yang ayat ke-7 hingga 11 ini pula menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang penciptaan manusia itu bermula daripada tanah. Dan macam mana penciptaan manusia itu diterangkan di dalam Al-Quran, bermulanya daripada air mani, kemudian menjadi segumpal darah, jadi segumpal daging, dan ada proses-proses yang berlaku, iaitu kamu boleh dalam sains nanti kamu akan belajar, tidak pada tahun kamu kemungkinan, tapi mungkin akan datang kamu akan belajar. Tapi sebagai asasnya supaya kamu faham, manusia ini diciptakan daripada permulaannya, proses penciptaan manusia itu bermula daripada air mani dan ada proses-prosesnya. Okey, buka muka surat 49 untuk terjemahan yang seterusnya. Okey, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9. Thumma, kemudian, sawwahu, dia menyempurnakan. Di sini dia menyempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia meniupkan, wa nafakha, okey, fihi, padanya,
daripada min ruhi, yakni roh. Jadi lepas Allah Subhanahu Wa Taala dah menciptakan manusia, kemudian Allah meniupkan roh pula kepada manusia tersebut. Jadi Allah meniupkan roh ke dalam diri manusia tersebut. Okey. Kemudian waja'ala, dan dia menjadikan lakumu untuk kamu. Okey. Dia menjadikan kamu ja'ala kan. Lepas tu as-sam'a, iaitu pendengaran, pendengaran. Kemudian wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati yang mengerti. Lepas tu qalilan, namun sedikit sahaja, apa yang kamu tashkurun. Okey, kamu syukuri. Dalam ayat yang ke-9 ni Allah juga mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dah memberikan kita pendengaran dan penglihatan dan juga hati untuk mengerti. Tetapi dalam ayat ni Allah mengatakan apa? Allah mengatakan Allah dah bagi macam-macam. Allah dah bagi kamu panca indera, Allah dah bagi kamu mata untuk melihat, Allah dah bagi kamu mulut untuk bercakap, Allah dah bagi kamu akal untuk kamu berfikir. Tetapi apa yang manusia buat adalah manusia sangat sikit mensyukurinya. Maksudnya manusia tak ramai manusia yang bersyukur dengan panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan pada dia. Okey, itu yang dikatakan dalam surah As-Sajdah ini. Okey, kemudian ayat yang ke-10, dan waqalu, mereka berkata, ini mereka ni bermaksud manusialah. Aida, apakah kita dalalna, kami telah hilang. Okey, kami telah hilang fi, dalam ardi, bumi, inna, adakah sesungguhnya kami lafi, benar-benar dalam khalqin, ciptaan yang baru. Kemudian bal, bahkan mereka biliqai, terhadap pertemuan rabbihim, dengan Tuhan mereka, kafirun. Okey, ini dalam terjemahan dalam ayat 10. Okey, yang ayat yang terjemahan dalam ayat terakhir. Okey, maafkan maklim, ayat yang terakhir yang ni, qul yatawaffakul, katakan, yang ini Nabi Muhammad. Okey, yatawaffakum, kamu akan dimatikan, malaku, oleh malaikat, al-mauti, maut, alladhi wukila, yang wukila dia diserahi, bikum, terhadap kamu, kemudian ila, kepada rabbikum turja'un, kamu akan dikembalikan. Jadi daripada ayat 11 mengatakan bahawa Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad yang kita semua, Nabi Muhammad dan kita semua adalah akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana tugas itu dia akan dilakukan oleh malaikat maut. Okey, malaikat maut nama dia siapa? Malaikat Israel. Jadi kamu jangan tertukar antara malaikat Israel dan juga malaikat Israfil. Okey, kamu jangan tertukar. Jadi kamu kena ingat, malaikat Israel ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Okey, faham tak belajar-belajar? Faham tak? Alhamdulillah kalau kamu faham. Jadi kamu ada apa-apa persoalan tak ni yang kamu tak faham, yang kamu nak tanya? Okey, tentang apa? Okey, kita tengok juga kepada ni. Okey, yang ni kamu dengar saja, yang Muallim akan terangkan. Okey, contohnya, okey, apa yang kita boleh katakan dalam surah ini kan? Okey, jadi kita tengok pada keindahan alam ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dalam ayat ini. Okey, jadi wabada, kita tengok kepada penterjemahan kepada sains. Jadi kamu mesti suka pada sains kan? Jadi kita tengok apa yang berlaku setelah penciptaan manusia, apa yang berlaku selepas itu. Apa yang dikatakan adalah saintis tidak menerima wujudnya Tuhan. Mereka tidak dapat terima kejadian asal manusia adalah daripada Allah. Mereka cuba untuk menjelaskan bagaimana kejadian manusia ini adalah secara semula jadi, tetapi itu tidak diterima akal, kerana takkan manusia yang begini punya hebat terjadi dengan sendiri dan dengan tidak sengaja. Jadi ada setengah saintis. Jadi kamu tahu saintis tu apa? Saintis tu adalah orang yang mahir ataupun doktor-doktor di dalam bahagian sains. Okey, dia ada setengah saintis, dia tak percaya bahawa manusia ni wujud kerana adanya Tuhan, kerana wujudnya kerana penciptaan Tuhan. Jadi mereka tidak boleh terima perkara itu. Mereka kata tidak masuk akal. Jadi tapi kalau kita lihat kepada kekuasaan Allah, kita lihat kepada kehebatan Allah, tiada mustahil. Allah boleh mencipta apa sahaja yang Allah nak mengikut kehendaknya. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian apa yang saintis tu mempersoalkan adalah mereka bertanyakan begini. Mereka kata bagaimana manusia boleh tercipta dengan begitu hebat, terjadi dengan sendiri dengan tidak sengaja. Jadi
Itu adalah mereka ini adalah orang-orang yang sangat malang. Kerana apa? Hati mereka telah ditutup daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada menerima wahyu ataupun menerima perkara-perkara yang benar. Kemudian kita tengok apa yang dikatakan lagi. Okey, kemudian Allah menjadikan manusia itu dari sejenis hati, iaitu dari air mani, iaitu sedikit dipandang orang. Okey, kat sini okey, kita tengok sini keturunan anak cucu Nabi Adam dijadikan daripada air mani, kemudian bermaksud sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Allah beri syarat air mani sebagai sesuatu yang turun ke bawah. Okey, kemudian macam mana okey, apa yang kita boleh katakan di sini, jadi manusia diciptakan daripada dia bermulanya penciptaan manusia itu daripada benih ataupun air mani, dan air mani sifatnya itu lemah dan senang rosak. Lebih tepat adalah ia sangat lemah. Jadi kat sini kenapa Allah menjadikan manusia itu daripada air mani? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan kita supaya jangan jadi sombong. Okey, kita kena ingat kita ni asal daripada mana? Kita ni diciptakan daripada apa? Jadi adakah kamu rasa nak sombong dengan apa yang kamu ada hari ini? Kamu nak rasa sombong dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kamu pada hari ini? Tapi ingatlah bahawa kita semua ini adalah diciptakan daripada tanah. Jadi tanah, kemudian kalau nak dibandingkan, malaikat lagi hebat kerana malaikat dicipta melalui cahaya. Okey, kemudian manusia diberikan bentuknya yang sempurna. Lepas Allah dah menciptakan manusia daripada air mani, kemudian menjadi sengkumpal darah, menjadi daging, menjadi tulang dan sebagainya. Bila dah sempurnanya bentuknya manusia itu, kemudian ditiupkanlah roh kepada manusia tersebut. Kemudian barulah manusia itu kemudian sempurnanya kejadian kita dalam sebabnya itu ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga dan sebagainya. Okey, kemudian daripada kalau kamu baru lahir, kamu masih kecil lagi, kamu dalam kandungan, kamu di dalam perut ibu kamu, betul? Kamu di dalam perut ibu kamu, iaitu dipanggil, bila kamu di dalam perut ibu kamu dipanggil namanya janin. Kemudian asalnya kamu ketika ibu kamu mengandungkan kamu di dalam bentuk janin. Kamu di dalam perut tu kita panggil dia adalah janin. Kemudian haiwan daripada apa? Apa dah? Dibuat dari haiwan dibuat dari apa? Kita dibuat daripada tanah. Sabar. Nanti Mu'alim akan terangkan. Okey, sebab Mu'alim tengah penerangan ni. Okey, kemudian haiwan pula. Maafkan Mu'alim. Kita dalam perut dipanggil janin. Kemudian dalam proses kamu di dalam perut ibu kamu itu prosesnya akan berubah-berubah dan nampak seumpama daging, tapi lama kelamaan dia menjadi sebentuk manusia. Jadi dalam perut kamu diciptakan, apabila kamu dah jadi janin, kamu duduk di dalam perut. Okey, berapa lama untuk manusia ataupun bayi itu duduk di dalam perut ibunya? Selama 120 hari. Kemudian selepas 120 hari kamu di dalam perut ibu kamu, akan ditiupnya roh ke dalam tubuhnya. Okey, dan lepas ke Allah dah 120 hari kamu di dalam perut ibu kamu, kemudian kamu ditiupkan roh pula. Okey, kemudian jadi dalam perkataan juga Baitul Rumah Allah, itu Allah memberikan kita satu miliknya. Ini adalah penghormatan kepada kita. Okey, walaupunlah kita ni diciptakan daripada tanah, tapi kita adalah manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mentadbir alam, untuk menguruskan muka bumi ini dengan baik. Itulah tugas kita sebagai manusia. Okey, jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita pada hari ini. Okey, panca indera. Okey, panca indera yang diberikan adalah apa? Contoh panca indera yang Mu'alim sebutkan tadi pada awal tadi. Itulah adalah panca indera yang kita boleh nampak yang Allah dah kurniakan kepada manusia adalah apa? Yang pertama yang adalah mata. Okey, panca indera. Yang kedua apa? Mulut. Okey, untuk kamu, mata untuk kamu apa? Mata untuk kamu melihat. Betul? Kalau kamu tak ada mata, kamu boleh melihat ke? Tak boleh. Okey, kedua mulut. Mulut untuk kamu bercakap. Kalau kamu tak ada mulut, kamu boleh bercakap tak? Kamu boleh makan tak kalau tak ada mulut? Jadi itu yang Allah berikan kepada kamu. Okey, kemudian ketiga apa? Panca indera lagi yang Allah kurniakan kepada kamu, iaitu telinga. Betul? Kalau kamu tak ada telinga, kamu boleh dengar tak? Kalau kamu tak ada telinga,
So tak boleh. Jadi kena ada telinga baru kamu boleh dengar. Lagi apa panca indera yang Allah bagi lagi kepada kamu? Akal. Itu akal untuk apa? Akal untuk kamu berfikir. Akal untuk kamu berfikir apa yang kamu fikir, mana yang baik, mana yang buruk. Faham? Kemudian itulah antara panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan kamu semua perlu menjaga panca indera itu dengan baik dan menggunakan panca indera yang Allah kurniakan itu dengan sebaik mungkin, dan tidak melakukan perkara maksiat dengan menggunakan panca indera yang Allah berikan. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kamu panca indera seperti yang Muallim sebutkan tadi, tak dapatlah kamu nak lihat tak dapatlah kamu nak melihat, tak dapatlah kamu nak nak bercakap, tak dapatlah kamu nak mendengar. Sebab tu di dalam dunia ini, kalau kamu tahu, ada manusia yang buta. Buta kenapa? Dia tak nampak. Bila dia buta, dia tak boleh nampak. Ada manusia yang bisu. Manusia yang bisu ni apa? Manusia yang dia tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bercakap. Ada juga manusia yang pekak. Lahir-lahir dia dah pekak. Itu adalah manusia yang pekak tu adalah dia tidak boleh nak dengar apa-apa yang orang cakap. Jadi kamu sebagai manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan lengkap semuanya. Kamu ada kaki, kamu ada tangan, kamu ada muka, kamu ada mata, kamu ada telinga, kamu lengkap satu badan, kamu boleh berjalan dan sebagainya. Kamu perlu bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jangan kamu menggunakan nikmat ataupun panca indera yang Allah berikan kamu untuk kamu buat maksiat, kamu mencuri ke, kamu mengutuk kawan kamu ke, kamu fitnah kawan kamu ke. Itu adalah perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu kena sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kamu. Sekiranya Allah tarik balik apa yang panca indera yang ada kepada kamu, kamu tak dapat nak lihat, betul? Kamu tak dapat nak mendengar, kamu tak dapat nak bercakap, kamu tak dapat nak buat apa yang kamu nak di dalam dunia ni. Kalau kamu tak ada kaki, kamu tak boleh nak berjalan. Kalau kamu tak ada tangan, macam mana kamu nak makan kalau kamu tak ada tangan? Boleh kamu nak makan, tapi agak susah. Jadi cintaan daripada surah As-Sajdah ini lebih kepada cerita proses penciptaan manusia dan apa nikmat ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah gunakan kepada manusia. Yang bukan itu sahaja, iaitu Allah memberi kamu akal, iaitu pemikiran akal. Daripada akal lah kamu fikir macam mana kamu nak proses maklumat tu, macam mana kamu nak nampak. Daripada bila kamu nampak, otak kamu akan proses. Kalau kamu tengok kereta, mata kamu tengok kereta. Lepas tu nanti akal kamu akan proses. Oh, itu kereta. Macam tu. Jadi kalau yang kamu tengok motor, nanti mata kamu tengok motor. Lepas tu akal kamu akan proses kat sini. Dia akan proses maklumat yang apa yang kamu tengok tu. Oh, ini motor. Jadi kalaulah akal kamu tidak berfungsi dengan baik, kamu tengok kereta tapi kamu nampak macam motor. Ataupun kalau kamu buta, kamu tengok tak nampak. Kalau kamu buta, kamu tak nampak apa pun. Kamu tak dapat nak tengok apa-apa kat dunia ini. Jadi bukan itu saja, ada juga Allah SWT memberi kepada kita satu benda perkara lagi, iaitu perasaan. Sebab tu kalau kamu perasan, kadang kamu ada perasaan nak marah, kamu ada perasaan nak merajuk, kan, kamu ada perasaan happy, suka dan sebagainya. Itu adalah salah satu kurniaan daripada Allah SWT, iaitu perasaan. Jadi apa yang Allah SWT yang berikan ni, kita kena sentiasa bersyukur. Kenapa dalam surah ini Allah mengatakan apa? Qalilam ma tashkurun, iaitu amatlah sedikit kamu bersyukur. Kenapa? Bukanlah kamu Muallim cakap kamu tak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kerana pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Apabila dikatakan sedikit sahaja bersyukur, memang ada kita bersyukur tapi sedikit sekali. Jadi dalam banyak-banyak manusia ni, ada manusia yang bersyukur dengan panca indera yang Allah kurniakan, tapi ada yang tak. Itu yang dimasukkan dalam qalilam ma tashkurun. Jadi untuk yang ini, sekali ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Muallim dah terangkan tentang ayat 7 hingga 11 ni. Saya kenapa kita bercipta tanah? Apa dia? Kenapa kita bercipta tanah? Kenapa kita diciptakan daripada tanah?
itu adalah merupakan ketentuan daripada Allah. Itu adalah hak Allah nak menciptakan manusia, nak menciptakan malaikat ataupun nak menciptakan lain-lain tu, itu adalah kehendak Allah. Okey? Kalau kamu nak tanya muallim kenapa daripada tanah, muallim tak tahu jawapannya, kerana yang tahu jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah sahaja yang tahu kenapa Allah ciptakan daripada tanah. Okey? Okey. Apa dia? Kamu tak boleh tanya macam tu, Naufal. Kamu tak boleh tanya macam tu. Kamu tak boleh tanya Allah tu cipta daripada apa. Allah terjadi dengan sendiri. Okey? Sampai situ muallim boleh bagi tahu Allah terjadinya dengan sendiri. Tiada siapa yang menciptakan Allah. Allah terjadi dengan sendiri. Okey? Ya. Awak cipta dari apa? Apa dia? Datang, awak cipta dari apa? Sekejap, Syafiqah nak tanya apa tu, Syafiqah? Tak tahu. Banyak orang lain lah yang bijak. Muallim tak dengar suara Syafiqah lah, Syafiqah. Syafiqah dia tak dengar. Suara siapa tak dengar? Suara Syafiqah. Muallim pun tak dengar suara Syafiqah. Dah habis kelas ke? Siapa yang tanya tu dah habis kelas? Belum lagi. Sekarang sebab ada nak tanya soalan. Siapa lagi nak tanya? Siapa tu nama? Muallim lupalah. Yang angkat tangan tadi tu. Ni. Naufal. Apa Naufal? Datang apa? Apa dia? Binatang. Datang dicipta dari apa? Binatang dicipta daripada apa? Okey, tak apa. Okey, yang tu soalan tu muallim hold dulu. Okey, nanti ada jawapan nanti muallim akan bagi tahu. Okey? Okey lagi? Selain daripada tu? Syafiqah, mana suara awak Syafiqah? Suara awak. Muallim nampak tadi awak macam nak tanya. Okey, siapa yang dalam yang ramai ni, siapa yang berjaya hafal surah Sajadah 1 hingga 5? Muallim nak tahulah siapa yang berjaya. Helmi hafal ke? Siapa yang berjaya? Siapa yang berjaya hafal? Betul Helmi? Saya tak tahu. Tak. Helmi dah hafal? Okey, kalau Helmi dah hafal, boleh tak Helmi baca tanpa tengok? Boleh? Tak nak kata dah hafal. Mestilah boleh. Selain sikit je. Okey. Kamu hafal sikit. Berapa yang kamu hafal tu? Bolehlah kalau kamu hafal 2-3 ayat pun muallim nak dengar, boleh? Okey, cuba kamu baca tanpa tengok, boleh? Boleh Helmi? Okey, cuba cepat. Muallim nak dengar dengan kawan-kawan kamu pun nak dengar. Apa? Okey. Cuba Helmi. Boleh Helmi? Malu? Janganlah malu. Kawan-kawan kamu pun nak dengar juga. Okey? Jadi Dengar suara saya, cikgu. dengar. Muallim dengar. Okey. Okey. Kalau Helmi tak nak baca tak apalah. Muallim teruskan. Okey, jadi pada hari ini kamu dah mempelajari tentang surah As-Sajdah ayat 7 hingga 11. Jadi kamu dah belajar. Kamu tahu manusia diciptakan daripada tanah. Kemudian kita dah belajar mengenai panca indera. Okey, ada berapa panca indera yang kita belajar hari ini? Ada berapa panca indera yang kita dah belajar hari ini? Siapa boleh sebutkan?
Lima. Okey. Okey, cuba seorang satu sebutkan. Apa itu panca indera? Panca indera apa yang ada? Sebut panca indera apa dan apa fungsi dia? Untuk melihat. Okey, bagus. Lagi? Lagi? Telinga untuk mendengar. Okey. Hidung untuk bernafas. Okay. Lidah untuk bernafas. Dan akal untuk berfikir. Haris, lidah untuk bernafas. Lidah. Ni, okey. Okey, mata. Okey, mulut, bukan lidah, mulut. Mulut untuk bercakap. Okey, telinga untuk apa? Telinga untuk mendengar. Lagi? Okey, akal untuk apa? Akal. Mula disebut tadi. Untuk berfikir dengan baik. Okey, akal untuk berfikir baik dan buruk. Okey. Okey, jadi itu yang kamu dah pelajari tentang panca indera pada hari ini. Kemudian kamu dah belajar mengenai apa? Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Siapa nama dia? Israel. Malaikat Israel. Jangan sebut Israfil, jangan tertukar. Okey. Kemudian jadi kamu pun tahu lepas kamu dah lepas muallim tanya. Silakan. Nenek nak pergi tandas silakan. Okey. Lepas kamu dah meninggal dunia nanti, selepas kita manusia dah meninggal dunia, kita akan dihidupkan semula ataupun tidak? Kenapa tidak? Tapi kalau kamu tengok pada kalau kamu sangka kali kedua baru kita tidur. Kita dah masuk kubur, lepas tu kita hidup balik. Kenapa kita jadi dalam kalau kamu nak faham dekat dunia ni, bila kamu hidup di dunia ini, bila kamu meninggal, perjalanan hidup kamu tak terhenti ketika meninggal itu, tapi kamu akan dihidup untuk di akhirat kelak, untuk kamu dihisap. Macam muallim sebutkan tadi, dihisap tu apa? Hisap tu adalah untuk menghitung amalan, sama ada kamu nak masuk syurga ataupun kamu kena masuk neraka berdasarkan amalan yang kamu buat. Kalau amalan kamu banyak, kamu akan dapat masuk syurga. Tapi kalau kamu banyak dosa, kamu akan masuk neraka. Jadi kamu nak masuk syurga ke kamu nak masuk neraka? Mesti kamu nak masuk syurga. Jadi kalau kamu nak masuk syurga, jadi kenapa kamu dihidupkan semula? Kenapa kamu dihidupkan semula? Kamu dihidupkan semula selepas hari kiamat. Okey, macam ni. Perjalanannya macam ni. Okey. Nanti contoh seseorang manusia, contoh seorang ni meninggal dunia. Okey, dah meninggal dunia. Lepas tu kiamat. Kamu tahu kiamat tu apa kan? Tahu kiamat? Okey, bila lepas hari kiamat, bila hancurnya bumi, semua dah manusia dah dimatikan, kemudian kita semua ni akan pergi ke satu alam yang lain, iaitu dipanggil alam mahsyar. Dipanggil alam mahsyar. Jadi daripada alam mahsyar tu, kita manusia, kita semua ni akan dihisap, akan dihitung pahala dan juga dosa kita. Sebab tu kamu dihidupkan semula. Okey, kamu dihidupkan semula tapi kamu tidak hidup di dunia. Kamu kena faham tu. Kamu dihidupkan semula nanti selepas hari kiamat. Kamu bukan hidup di dunia, tapi kamu hidup di alam mahsyar. Sekarang kamu di alam dunia. Kemudian alam duduk kat alam mahsyar. Bila dekat alam mahsyar tu, kita semua akan ditimbang amalan kita. Tu muallim cakap, dia akan ditimbang amalan baik ke amalan buruk yang paling banyak. Kalau amalan baik kamu banyak, kamu akan dimasuk syurga. Tapi kalau amalan kamu buruk banyak, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey. Jadi sekarang ni kamu hidup di alam dunia. Betul. Sekarang ni kamu hidup di alam dunia. Kemudian lepas kamu dah meninggal, kamu hidup di alam apa? Alam barzakh, iaitu alam kubur. Kamu akan hidup di dalam alam kubur yang kamu akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Okey, lepas kamu dah alam barzakh, kamu akan pergi kepada alam mahsyar. Okey, lepas alam mahsyar, kat situlah kamu akan amalan-amalan kamu akan ditimbang. Okey? Okey, lepas kamu dah ditimbang amalan kamu, barulah tempat terakhir kamu di mana? Di syurga ataupun di neraka. Gitu kan? Apa dia? Matahari ada kat Matahari? Matahari ada apa? Matahari ada kat atas kita kan? Matahari ada di atas, tapi sangat jauh dengan kita. Kalaulah matahari tu dekat dengan kamu, nescaya kamu tak boleh nak dekat dengan matahari kerana matahari sangat panas.
Kalau matahari yang kamu nampak sekarang, kamu rasa sekarang pun kamu dah rasa panas, itu kerana apa? Matahari tu berada di jauh sana. Matahari tu sangat tinggi, tak jauh daripada kamu. Tapi kalau kalau kita berdekatan dengan matahari, hancurlah manusia. Jadi sebab tu matahari duduk jauh. Matahari dan bulan adalah jauh di atas sana. Okey? Kalau kamu jangan kamu fikir kamu dekat dengan matahari kamu boleh hidup. Tak boleh. Kalau kamu sekarang kamu dah rasa panas, macam mana kalau kamu duduk sejengkal dengan matahari tu? Panas, mesti lagi panas. Matahari besar sebenarnya kalau kamu belajar dalam sains. Okey? Okey, ada lagi soalan apa bagi tak? Kalau tak ada soalan, jadi kalau tak ada soalan, Muallim nak pergi kepada penghujung lah. Okey, iaitu kita dah habis pada penerangan kepada ayat 7 hingga 11. Okey? Apa dia? Lepas ni ngaji ke? Tadi kita dah ngaji dah. Tadi kita dah ngaji dah. Tadi kita dah ngaji sama-sama. Tadi siapa yang sempat ikut, dia dapatlah mengaji sama-sama. Okey, kemudian untuk tugasan kamu. Tapi kamu tak menghafal lagi surah Sajadah ayat 1 hingga 5. Jadi kalau kamu berjaya hafal, Muallim ucapkan tahniah. Bagus, siapa yang dah hafal ayat 1 hingga 5. Okey, kemudian siapa yang mampu untuk, jadi kamu cuba untuk menghafal ayat 1 hingga 2 ayat ke 1 hingga 3 ayat pun tak apalah. Okey, janji kamu hafal. Jadi Muallim tak tetapkan kamu kena hafal juga, kena wajib hafal, tak. Tapi Muallim harap kamu boleh hafal 1 hingga 2 3 ayat. Boleh tak? Jadi kalau mana yang dah hafal 1 hingga 5, kamu boleh sambung untuk menghafal pada ayat yang seterusnya 7 hingga 11. Okey? Boleh tak? Jadi insya-Allah kita pun dah sampai pada penghujung untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar semua. Jadi pelajar-pelajar bolehlah buat tugasan yang diberikan. Jadi kalau boleh hafal. Jadi kamu lakukan, kamu usaha. Jangan kamu tak usaha, kamu kata tak boleh hafal. Tapi kamu usaha dulu untuk menghafal. InsyaAllah boleh. Kalau kamu usaha kuat, kamu rajin, InsyaAllah kamu akan boleh hafal. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini sampai sini saja. Jadi diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kamu semua. Jadi pelajar-pelajar semua sentiasalah semangat untuk meneruskan PDPR untuk pembelajaran seterusnya dan sebagainya. Dan sentiasalah kamu untuk menjaga diri. Okey. Jadi apa-apa permasalahan, kamu ada masalah ke apa, kamu boleh tanya terus kepada Muallim, boleh PM kepada Muallim. Okey. Jadi Muallim nak akhiri kelas, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jaga diri semua. Bye. Okay, bye. Bye cikgu, kasih. Bye, jaga diri semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. InsyaAllah. Bye. 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 Bye.